banyak sungguh aneka makanan, resepi tinggale orang tua kita. Puteri mandi tepung pelita, butir nangka buatnya mudah. Dimensi seni menyanjung budaya, mengitir kisah aneka juada. Kaya sungguh negeri Kelantan, kaya dengan seni budaya. Lompat tikam, nek bat, sekaya, jeruk maman, akok, jalo mas. Makanan Kelantan nikmat tak terkata, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Tepung buku ngelopak tiket, tepung apel puluh serikaya. Terukailah keunikan makanan warisan Kelantan melalui video ini. Selamat menjamu selera di Kelantan. Kaya sungguh negeri Kelantan, kaya dengan seni budaya. So the winner of the first National Cuisine Challenge, and thank you to Mr. JR and the team of Taza for 2025, goes to Malaysia. Selamat datang ke negeri Kelantan, tanah serendah sekebun bunga. Nasi kerabu hidangan rakyat yang terkandung padanya kisah panjang sejarah, budaya dan kehalusan amalan hidup masyarakat Melayu di Kelantan Patani. Hidangan yang masyhur ini dipercayai mendapat tempat istimewa pada zaman konflik panjang di antara kerajaan Melayu Patani iaitu Kelantan Silam dengan Siam sekitar kurun ke-18 hingga 19. Sejarawan W. Linehan, Buyung Adil dan Profesor Nik Anwar Nik Mahmud menjelaskan bahawa hubungan erat Kelantan Patani lebih kepada hubungan saudara serumpun, bukan asal satu kerajaan. Menariknya, sebahagian Raja Kelantan berkahwin dengan kerabat di Raja Patani. Pengaruh Kelantan yang kuat menyebabkan banyak budaya Kelantan meresap ke Patani dan sebaliknya. Mereka berkembar budaya dari segi logat, adat, makanan, pondok pengajian, seni makyum, namun terpisah secara geografi dan berbeza status politik. Melalui cerita lisan masyarakat Kelantan Patani, nasi kerabu pada awalnya muncul sebagai sajian para pejuang dan rakyat kampung sewaktu darurat. Perang menuntut mereka bergantung kepada sumber alam. Ulam-ulaman yang tumbuh di halaman dan hujung dapur rumah menjadi penawar lapar dan penambah zat secara semula jadi. Antara yang mudah dicapai dan tidak perlu mengeluarkan belanja yang besar ialah mentimun, bunga kantan, daun serai kayu, kacang panjang, daun kesum dan pucuk ketere. Sementara anak gadis menghiris ulam-ulaman yang sudah digetis dan dibersihkan, ibu menanak 5 pot nasi putih di dalam rendaman 7 kuntum bunga telang sebagai lambang kebersatuan, ketenangan jiwa dan azimat semangat dalam menghadapi ancaman luar. Air bunga telang digunakan untuk mewarnakan nasi menjadi biru kerana bersifat sejuk, membantu menurunkan suhu badan dan menenangkan fikiran. Ia juga menjarab sebagai penawar sakit kepala selain membantu menajamkan daya ingatan dan penglihatan. Sebab itulah sehingga kini ahli pondok tradisional mengamalkan minum air rendaman bunga telang sebelum menghafaz kitab kuning, bukti betapa mereka menghubungkan alam dengan ilmu. Selain bunga telang, turut digunakan daun mengkudu atau pucuk kemudu yang menghasilkan warna kelabu kehitaman. Tidak terkecuali pucuk sitam atau dalam dialek Kelantan tersohor dengan sebutan pita atau di sesetengah tempat dipanggil kita, turut digunakan untuk menghasilkan warna ungu. Ada kalanya digunakan air kunyit segar untuk menghasilkan warna kuning pada nasi. Beralih ke ulam-ulaman yang dimakan amat bermanfaat dari aspek kesihatan sebagaimana yang diwarisi daripada ulama pondok. Mentimun ialah ulang wajib dalam hidangan nasi kerabu. Mentimun segar dicincang pada permukaan lalu dihiris membentuk jejari sebagai penawar segar di celah-celah rasa tumis yang berempah.
Dalam tradisi perubatan Melayu, mentimun terkenal dengan sifatnya yang sejuk dan tinggi kandungan air, mampu membantu menyejukkan badan, menurunkan suhu dalaman dan melegakan dahaga, amat sesuai untuk pejuang dan rakyat menikmatinya pada musim gawat. Dalam perubatan Pondok Patani, ada juga yang mengamalkan hirisan mentimun sebagai penawar panas badan anak kecil, bahkan dijadikan param atau tampalan di dahi untuk meredakan demam. Dalam sajian nasi kerabu, mentimun menyeimbangkan pedas tumis, lemak santan dan panas rempah. Regunya daun kesum yang harum dan sedikit pedas pula berkhasiat membantu melancarkan penghadaman, membuang angin dalam badan dan mengurangkan bau hanyir ikan. Manakala bunga kantan pula, ulam penting yang membangkitkan rasa segar nasi kerabu. Dalam amalan tradisional, bunga kantan dipercayai membantu menurunkan tekanan darah tinggi, melancarkan peredaran darah dan menambahkan selera makan. Bunganya harum, warnanya merah jambu lembut menjadi simbol keindahan alam tropika yang dirangkul dalam satu pinggan nasi. Daun serai kayu pula diracik halus bersama pucuk ketere. Khasiatnya dapat memanaskan badan, melancarkan aliran darah dan dipercayai membantu menyembuhkan luka dalaman, khususnya bagi pejuang yang cedera dan antioksidan. Mek, ya, ada nak tolong ke apa? Oh ya, kau yang ni dah. Hidangan nasi kerabu tidak lengkap tanpa sambal kelapa. Ayah mengupas sebiji kelapa yang sedang elok dan kemudian diparut halus. Ibu menggoreng isi kelapa parut sehingga perang dan berbau wangi. Kemudian digaul bersama 5 ulas bawang merah dan 2 ulas bawang besar mentah yang dihiris nipis berbentuk gegelong. Dimasukkan juga isi 7 ekor ikan selayang, kembung atau selar yang dibakar tawar dan ditumbuk pecah. Kebiasaannya, ikan selayang ketika itu senang diperoleh daripada pantai terdekat. Jika dibeli pun, harganya agak murah. Tumisnya adalah campuran sebiji bawang besar, 3 biji bawang merah, setengah labu bawang putih, seruas jari halia, 3 batang serai yang diketuk dan 10 tangkai cili kering. Turut dimasukkan ke dalam periuk 2 cawan santan pekat bersama secawan air, diikuti 2 keping asam gelogur, setengah keping manisan kerek, sesudu kecil garam bukit halus dan sesudu besar budu. Semua bahan ini ditumis menggunakan 3 sendok minyak masak. Tumis inilah yang membalut nasi dengan kehangatan rasa, ditambah lagi campuran ulam-ulaman segar, sambal kelapa dan nasi biru menjadi satu suapan aneka rasa. Daging atau ayam bakar, kerupuk goreng, solok lada, telur masin dan bawang putih jeruk. Sebagai pelengkap rasa, sambal lada turut disajikan. Kisar atau giling seraup lada merah dan lada burung, garam, gula, belacan, asam jawa dan perahkan air limau nipis atau cuka mengikut cita rasa masing-masing. Kacau hingga rata. Menariknya, nasi kerabu juga mempunyai kaitan dalam tradisi rohaniah. Ketika menikmati nasi kerabu, sama ada ketika sarapan maupun makan malam, ulama di wilayah Semenanjung Timur Laut sering menasihati rakyatnya untuk mengikat jasad dengan jiwa melalui amalan zikir dan surah tertentu. Falsafah nasi kerabu berkemuncak apabila ulama Patani mewariskan amalan surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil sebagai senjata batin. Ketika zaman perang, amalan membaca surah Al-Insyirah pada rakaat pertama dan surah Al-Fil pada rakaat kedua, khususnya ketika solat sunat subuh. Istiqomah diamalkan kerana Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam sejarah surah Al-Fil, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan burung ababil dari arah laut, segerombolan kecil mirip burung walid atau balsan yang membawa misi besar mematahkan tentera bergajah. Menurut Hasan Al-Basri dan Al-Qatadah, ababil bermaksud amat banyak dan Mujahid pula menafsirkannya sebagai berselera. Ini menjadi tanda bahawa bantuan ilahi hadir dari arah yang tidak disangka-sangka, menutup jalan musuh dari segenap penjuru. Inilah simbolik kerabu daripada hirisan ulam-ulaman, nasi kerabu yang kecil berserak di laman, namun bila dikumpulkan dalam satu dulang menjadi penawar lapar dan lambang kekuatan akar masyarakat kampung sewaktu perang. Kecilnya ulam
Besarnya berkat demikian ibarat burung ababil, kecil saiznya tetapi memikul beban besar menjatuhkan angkuh tentera bergajah. Setiap burung ababil membawa 3 batu sebesar kacam hams dan adas, 1 di paruh, 2 dicengkam di kaki. Batu ini dijatuhkan tepat ke sasaran, memecah gagahnya pasukan Abraha. Dalam tafsir, batu itu disebut sijil, kerikil panas neraka, sebagai petanda bahawa musuh kebenaran tidak akan terlepas azab walaupun dilindungi gajah perkasa. Dalam tafsir Ibn Kathir, tiada yang selamat daripada batu ababil. Ada yang binasa seketika, ada yang hancur perlahan-lahan ketika melarikan diri. Abraha sendiri tidak terlepas daripada menerima kecelakaan. Hari ini di Kelantan dan Patani, nasi kerabu masih menjadi ikon di pasar pagi, warung kayu di tepi jalan, bahkan di majlis-majlis kerajaan. Kemuncaknya, nasi kerabu dipilih sebagai hidangan utama yang menarik perhatian juri antarabangsa dalam pertandingan World Chef National Cuisine Challenge 2025 yang berlangsung di Dubai pada 24 hingga 27 Mei 2025. Pasukan Malaysia menggondol gelaran Best National Cuisine in the World sekaligus menyingkirkan pasukan Syria yang menjadi naib juara dan Perancis tempat ketiga. Demikianlah kisah sepinggan nasi kerabu, selaut hikmah perihal orang Melayu melazimi tradisi makan ulam dan herba serta memanfaatkannya ketika musim perang. Selagi ulam disubur segar di birai dapur, selagi bunga telang mekar di pagar, selagi lisan istiqamah berzikir dengan surah 2 alam, warisan ini akan terus berdenyut di nadi Melayu Patani Kelantan, mengajar kita bahawa hidup ini harus berakar pada bumi dan bersujud pada Ilahi. Bekal aku